Baik, sekarang ini kita yakin sebenarnya ramai masyarakat Malaysia yang mengambil kesempatan dengan pelonggaran syarat mereka untuk menetas negeri, untuk berjalan bersama keluarga dan sebagainya. Jadi ada macam-macam perancangan yang telah pun disusun oleh anda mungkin ya hujung minggu ini untuk ke negeri ini ataupun mana-mana tempat menarik di Malaysia. Tapi di sini sebenarnya kami nak war-warkan kepada anda. Ada satu lagi tempat yang anda mungkin boleh masuk ke dalam senarai untuk melancong bersama dengan keluarga adalah di museum. Jadi hari ini untuk kita kongsikan bagaimana sebenarnya Jabatan Museum Malaysia JMM menjadikan museum-museum tersebut lebih menarik ya sepanjang tempoh PKPP ini untuk anda sama-sama lawati bersama keluarga dan juga sahabat anda. Jadi di hari ini di studio kami berusaha hati untuk menerima kunjungan Dr. Muhammad Ihsani Mahmud selaku Ketua Penolong Pengarah Ketua Pengarah Jabatan Museum Malaysia JMM. Khabar Datuk sihat ya? Baik, sihat. Okey, kita bersama dengan Datuk Kamarul Bahrin A. Kasim. Hari ini seronok sebenarnya untuk kita bercerita bagaimana sebenarnya museum sekarang ini terpaksa juga melalui perubahan dan juga norma baharu ya. Ialah bila kita menerima kunjungan daripada pelancong dalam negara ini mungkin sedikit berbeza kalau dulu ramai pelancong daripada luar negara. Ya. Jadi sementara itu mukadimah terlebih dahulu daripada Datuk Kamarul sendiri, berapa banyak museum sebenarnya terdapat di Malaysia dan apa perbezaan museum-museum yang berada di bawah kelolaan JMM dan juga museum-museum yang berada di bawah negeri-negeri. Ya, terima kasih. Sebenarnya jumlah museum yang ada di Malaysia ni sentiasa bertambah lah. Saya boleh katakan setiap bulan atau setiap 2 bulan akan ada museum-museum baru yang akan timbul lah. Dan setakat ni mengikut inventory kita lebih daripada 264 buah museum, sama ada di peringkat federal, di peringkat kerajaan negeri, state ataupun institusi, pihak swasta ataupun individu dan juga orang-orang perseorangan. Jadi perbezaannya ialah kalau di bawah federal tu maksudnya di bawah Kerajaan Persekutuan, itu di bawah Jabatan Museum Malaysia, dan kalau negeri itu di bawah kerajaan negeri di mana mereka ada di bawah kawalan dan pentadbiran kerajaan masing-masing, namun mendapat bantuan daripada federal lah. Dan kita memberi khidmat nasihat kepada semua museum-museum yang ada di Malaysia ini, di mana mereka ini semuanya bergabung di bawah Persatuan Museum Malaysia atau Malaysia Museum Association, dan kita akan mengadakan sambutan Hari Museum antarabangsa setiap tahun melalui kerjasama. Jadi museum ini dianggap sebagai satu keluarga di Malaysia. Betul. Yeah. Dan museum ini ada pelbagai jenis sebenarnya yang menyediakan barang-barang untuk diperlihatkan, dipertontonkan dan dipelajari oleh mereka yang datang di museum tersebut. Yeah. Jadi Datuk, jom kita kongsikan bagaimana sebenarnya SOP yang perlu dilalui oleh pelanggan-pelanggan sekarang ini, pelancong-pelancong yang datang ke museum. Kalau dulu boleh beli tiket beratur dan masuk, tapi saya yakin sekarang ini jumlahnya akan terhad untuk mereka memasuki ke kawasan tersebut dalam satu masa. Jadi apa antara perkara pertama sekali yang perlu dilalui oleh pelancong sekiranya mereka ingin ke museum? Sebenarnya peraturan dan juga SOP yang kita amalkan sebenarnya mendapat garis panduan International Council of Museum yang berpusat di Paris ataupun Majlis Museum Antarabangsa, dan yang itu yang kita propose kepada MKN dan telah dipersetujui, di mana standard operasinya adalah seperti biasa, akan ada garis panduan dan mereka harus melalui pemeriksaan suhu dan juga sanitasi, dan juga mereka akan menunggu giliran di mana kita ada had-had mengikut keluasan lah. Sebagai contoh, Museum Negara ni kita hadkan 100 orang sahaja. Sehari? Bukan, dalam satu tempoh. Dan mereka akan diberikan PAS. Okay. Dan PAS tersebut apabila mereka nak keluar, mereka akan kembalikan PAS tersebut, dan kita tahu hadnya hanya 100 orang saja dalam 4 galeri yang ada di Museum Negara lah. Selain pada itu juga SOP yang kita telah tetapkan adalah kita memang ada penjarakan di mana dalam galeri-galeri kita ni telah ada garis-garis yang kita tetapkan di mana mereka perlu berada. Cuma berdasarkan kepada situasi semasa ini, kita masih belum lagi membenarkan penggunaan segmen interaktif, touchscreen dan sebagai kios yang memerlukan sentuhan, yang itu masih belum kita benarkan. Begitu juga kita masih belum benarkan dari segi lawatan berpandu atau berkumpulan yang melibatkan jumlah yang ramai. Namun begitu, kita telah tidak lagi menghadkan jumlah umur
untuk melawat ke museum. Dahulunya pada peringkat awal kita hadkan 13 tahun ke bawah tidak dibenarkan. Okay. Tetapi sekarang ni kita benarkan dan tiada lagi had umur. Sebab biasa mereka bawa keluarga dan anak-anak. Dan ini kita lihat dengan lain-lain tempat hiburan dan juga di shopping kompleks yang juga membenarkan prosedur yang sama. Okey. Yeah. Kalau Datuk boleh kongsikan sebenarnya dalam tempoh PKP, museum juga tutup lah. Memang satu industri, sektor ekonomi di Malaysia ditutup. Jadi saya yakin pihak Jabatan Museum Malaysia juga tidak mendapat jana pendapatan disebabkan oleh tiada pelancong yang hadir ke museum tersebut. Jadi sekarang ni apabila museum dibenarkan untuk buka kembali, tapi kita tidak boleh pergi secara kapasiti yang penuh lah untuk mendapatkan kembali pulangan hasil daripada pembukaan museum tersebut. Jadi mungkin Datuk boleh kongsikan juga bagaimana sebenarnya PKP ini memberikan sedikit bebanan dan juga cabaran oleh pihak JMM sendiri untuk mengembalikan dan memulihkan semula kewangan museum-museum yang terlibat di bawah JMM. Saya mungkin boleh mengulas sikit bahawa konsep penubuhan museum ni daripada awalnya dan di seluruh dunia, museum is a non-profit making institution. Itu sebuah institusi yang tidak mementingkan keuntungan tetapi adalah tujuan untuk menyebarkan ilmu pengetahuan. Mungkin jumlah pengunjung yang kita sasarkan tahun ini pun kita telah kurangkan lebih daripada 40%. Namun begitu, cara kita untuk menghadapi pencabaran ini adalah kita juga mengadakan pelbagai program. Contohnya kita mengadakan program secara talian, kita juga mengadakan pertandingan, kita mengadakan juga teka kuis dan juga kita ada forum yang kita namakan sebagai tanya kurator dan bicara kurator. Okay. Mungkin tidak mendatangkan sebarang keuntungan, tetapi nilai keuntungan dalam konteks museum adalah penyebaran ilmu pengetahuan dan penyemaian terhadap kecintaan terhadap nilai warisan dan budaya. Itu yang lebih penting, yang bagi saya tiada nilainya. Maksudnya sekarang ini daripada pihak Jabatan Museum Malaysia juga JMM menggunakan teknologi yang ada sekarang ni dalam tempoh PKP untuk menyebarkan lagi maklumat dan sebagainya. Bagaimana respon pengguna di media sosial setakat ini apabila mereka menerima maklumat menerusi dalam talian ini? Berdasarkan kita punya tinjauan terhadap laman Instagram, website dan juga Facebook kita, terdapat peningkatan lebih daripada 50% pengguna yang melayari pautan yang kita buat. Dan berdasarkan program-program, contohnya dalam program bicara kurator, dalam program tanya kurator, kita ada video-video menunjukkan kaedah-kaedah konservasi. Kita juga ada video yang menunjukkan galeri maya kita, orang kata secara 3D lah, secara 3D, dan juga virtual reality. Jadi kita anggap jumlah tu besar, malah ada yang mencecah sampai ratusan ribu dalam setiap program-program yang kita adakan di museum. Jadi saya percaya bahawa museum masih lagi dalam hati masyarakat di negara kita. Terutamanya untuk pelajar sekolah lah kan, mereka kerap kali akan dibawa lawatan sekolah dan sebagainya ke museum. Kalau sekarang ini mungkin Datuk boleh kongsikan ada berapa banyak secara keseluruhannya jumlah museum yang berada di Malaysia ini, dan saya yakin ada keunikan tersendiri bagi setiap museum yang berada di Malaysia ini. Seperti yang saya katakan tadi, ada lebih 264 dan jumlah tu bertambah, dan setiap museum ada keistimewaan lah. Contohnya kalau di bawah Jabatan Museum Malaysia tu kita ada Museum Sungai Lembing contoh. Orang kata tempat lomba-lomba dengan biji timah bawah tanah yang terbesar di dunia. Kita ada Museum Diraja yang dulunya adalah Istana Negara yang lama, mempaparkan tentang keistimewaan institusi beraja. Museum Negara kita ada mungkin meja pangkor katakan, iaitu campur tangan British yang pertama, buktinya. Museum Perak, Museum Lembah Bujang, banyak. Semua museum tu ada keistimewaan lah. Begitu juga museum di Labuan yang kita ada. Ada keistimewaan sendiri yang orang kata memperlihatkan kita tentang sejarah ketamadunan sejak ratusan ribuan tahun hinggalah pada masa hari ini. Dan kalau kita bercerita berkenaan dengan replika dan juga artifak yang berusia ribuan tahun itu, mungkin ada tanya-tanya bagaimana sebenarnya pihak Jabatan Museum Malaysia sendiri menjaga replika-replika dan juga barang-barang yang berada di museum itu untuk memastikan agar ianya kekal, relevan, dan juga apabila pengunjung yang tiba boleh memahami apakah sejarah di sebalik replika tersebut. Tujuan museum ni adalah untuk menyelamat. Dalam bahasa Inggeris kita panggil sebagai custodian atau keepers dipanggil.
Jadi sudah pastinya setiap muzium tu dia ada unit konservasi dia sendirilah. Dan unit konservasi ni dia ada dua kaedah, sama ada secara preventif, pencegahan, ataupun secara kuratif, iaitu kita terus merawat artifak-artifak tersebutlah. Dan artifak-artifak ini dirawat melalui sistem pengestoran yang mempunyai kawalan suhu, humidity dan juga kawalan pencahayaan. Bukan saja ketika disimpan, tetapi juga ketika dipamerkan. Di mana pemeriksaan itu akan dilakukan daripada masa ke semasa oleh unit konservasi lah, untuk memastikan kelestarian koleksi tersebut sentiasa berterusan dan selamat untuk dijagalah. Dan Datuk, muzium ada banyak, maksudnya replika dan juga artifak yang berada di muzium berbeza-beza, memandangkan setiap muzium tu ada ciri-ciri dan juga kelebihan mereka tersendiri. Jadi bagaimana sebenarnya untuk kita benar-benar meyakinkan pengunjung, pelancong yang tiba ke muzium bahawa artifak dan juga replika memang tipulah, tapi artifak-artifak yang dipamerkan itu adalah asli, dan juga untuk kita memberikan keyakinan kepada mereka bahawa ini adalah artifak yang tulen. Ya. Sebenarnya muzium ni boleh katakan, saya berani katakan bahawa 90% adalah asli. Sebab kita muzium mesti mempamerkan yang asli. Kalau artifak tersebut adalah replika, kita akan tulis kat situ ini adalah replika. Jadi kita tidak menggalakkan replika kecuali atas faktor keselamatan ataupun kita perlukan pendua kepada koleksi tersebut. Contohnya kita ada pedang. Jadi pedang tu kita nak pamer tempat lain ataupun tidak boleh diperolehi negara, yang tu kita buat replika lah. Jadi insya-Allah jangan khawatir, semua yang kita pamerkan yang asli dan juga yang tulen. Kalau nanti ada yang bawa anak-anak kecil tanya, "Mama, ni asli ke?" Sebab yelah, bila replika yang berada di muzium ni, dia unik, benda yang kita tak jumpa dalam kehidupan seharian kita, contohnya pakaian dan sebagainya seperti anda lihat sekarang ini. Yelah, ini adalah antara masa yang terbaiklah saya yakin untuk anda semua, ramai-ramai pergi ke muzium berdekatan di sekitar anda ya, untuk mendapatkan maklumat lanjut berkenaan dengan perkara-perkara yang menarik di sekitar negara kita. Ada media sosial ataupun laman sesama yang boleh diikuti untuk penonton Sat Pagi Malaysia dapatkan maklumat lanjut, Datuk? Laman sosial yang ada, yang seperti yang dipaparkan itu melalui Facebook kita ada juga Instagram, kita ada laman web, dan saya ingat kita mohonlah orang lain untuk sama-sama melayari dan selamat datang ke muzium. Kita sentiasa menunggu pelawat-pelawat kita di muzium walaupun dalam keadaan yang sukar pada hari ini. Betul. InsyaAllah kita akan sajikan. Kita ada banyak program yang akan datang. Kita ada pameran Hari Kebangsaan, nostalgia anak kampung. Kita ada pameran khas epidemik dan pandemik yang pernah berlaku di seluruh dunia. Dan kita ada pameran juga The Power of Gold, kuasa emas. Kita akan masih meneruskan aktiviti-aktiviti kita seperti biasa. Okey, itu satu perkara yang menarik. Itu terima kasih kepada Datuk Kamarul Baharin A. Kasim selaku Ketua Pengarah Jabatan Muzium Malaysia JMM, berkongsi dengan kami bagaimana anda boleh merancang perjalanan anda untuk bercuti bersama keluarga di muzium-muzium yang berada di seluruh Malaysia. Okey, kita akan balik sekejap.